Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam. hello everybody, welcome back to Maglia Cycling Podcast. This is episode 3. We have a very special guest hari ni. Apa orang panggil controversial guest, orang panggil gangster. Orang panggil gangster. Ini memang memang kita nak ajak gangster ni masuk session kita ni. Kita nak mengupas sikit personality dia sikit dan basically nak borak dengan dia lebih lah, dengan gangster kita ni. So of course I am Johan Iskandar. Today with me co-host kita ada Najmi Nordin seperti biasa dengan Hafiz Hamid. Hafiz Hamid, kalau kalau boleh introduce yourself to us and also to the audience. Selain daripada nama Hafiz Hamid, nama penuh Muhammad Hafiz bin Abdul Hamid. Orang selalu salah anggap ingat saya orang Terengganu. Oh, betul. Tapi sebenarnya saya lahir dekat Kedah, membesar kat Negeri Sembilan, Port Dickson. So saya tak ada kena-mengena dengan Terengganu. Tak ada kena-mengena langsung lah, cuma main basikal je. Banyak kawan-kawan Terengganu. So sebab tu kadang boleh cakap Terengganu sikit. Sebab satu rumah kat Terengganu kan. Berumur 29 tahun. Dah berkahwin. Penting tu. Declare. Sebut. Apa lagi lah. Nak cakap dah berapa tahun main basikal pun tak lama sangat pun. Pro pun dalam 2 tahun je. Mostly dekat amatur mesin lah. So memang banyak lah benda nak cakap pasal amatur ni. Sebab kita lagi kena amatur daripada pro kena amatur kan. Itu je kot untuk sekarang. Okay, so aku buat recap sikit lah based on Beapis punya CV ni dengan kita. Previous club ada Orbit Cycle. Boleh sebut Beapis? Boleh. Tipu kan kat sini. Kita ada pesada DCC, Armed Forces Cycling Team, CIMB Cycling Team, Forca Amskin Racing Team dengan Formema Amskin Racing Team lah. Okay, so basically itu yang past experience ataupun dengan klub-klub yang sebelum ni. Beapis ada join racing race event lah dengan team-team ni tak? Yang orang kata macam ni lah, yang berbayar lah. Okay. Macam klub yang SPCC tu just social club je lah. Okay. I see. Okay. So Joe, you want to walk us through apa the podcast is all about, the objective? So today, podcast. Okay. Sebelum kau sebelum aku terjun masuk. Okay, so basically untuk audience yang baru tengok Maglia Cycling Podcast ni, basically kita borak pasal cycling, pasal triathlon, pasal Ironman in general lah. So akan datang kita akan ada episod-episod yang guest-guest daripada, bukan saja daripada basikal, tapi macam semalam kita ada Kirana untuk triathlon. Akan datang kita akan ada Ironman, akan ada mountain biker, so on and so forth. Tapi hari ni special sikit sebab kita ada controversial guest macam Tuan Badan sendiri, label Tuan Hafiz Hamid. So hari ni kita nak sembang dengan dia sedikit sebanyak pasal diri dia sendiri, dan also mungkin kita kupas sikit lah pasal isu-isu community cycling scene yang kita ada sekarang ni. Mungkin Beapis ada banyak input yang kita boleh dengar lah daripada dia sendiri, dalam 1 jam ni insyaAllah. Okay, so Joe, sebelum kita proceed, aku just nak faham kenapa kau panggil dia Abai Hafiz dan kenapa dia kena bagi tahu yang dia bukan daripada Terengganu? Sebab aku tak tahu konteks cerita tu. Tak ada kena-mengena. Aku punya panggilan in general dengan kawan-kawan is usually akan ada Abai lah kat depan. Aku tak tahu, benda tu somehow dah jadi macam norm. That's how in return pun aku notice ramai orang yang bukan kayuh pun panggil aku Abai Joe juga. Okay. Abai dengan bosku. So itulah. So
So banyak especially among cyclists ni kita banyak panggil abe-abe lah. Aku pun tak tahu sebab apa tapi it just feels appropriate lah, rasa macam sopan sikit lah kita panggil abe-abe ni. Betul tak Bepis? Sebab sopan sikit lah. Tapi sebab Hafiz tadi dia kena disclaimer, dia kena cakap dia bukan daripada Terengganu. Tapi kenapa ramai orang kenapa ramai orang assume you daripada Terengganu? Sebab banyak orang Terengganu kot. Kalau ikut statistik followers pun daripada Terengganu ranking third kat paling ramai. Banyak cyclist daripada sana lah kot. Banyak cyclist dari Terengganu. Lepas tu mungkin juga kan? Forca punya team tu Nabili Anwar banyak daripada Terengganu lah. Teranung panggil Teranung. Dalam Forca dulu, kalau yang lokal, saya dengan Nick je rasa yang bukan Terengganu. Balance semua Terengganu. Nick dari mana? Nick Kelantan. Lepas tu yang lain semua Terengganu. Amir, Anwar, Nabil, Sofi, Mak Senan, dengan Acik lah. Acik sekarang rider TSG. Acik. Okay. Tapi asal lahir dekat Kedah? Saya lahir Kedah, tapi membesar Port Dickson. Port Dickson lah. I see. Membesar yang kita nampak. Macam Hafiz start cycling from daripada umur berapa maksudnya your interest in cycling? Saya punya interest cycling berbeza dengan budak-budak atlet elit yang lain lah. Sebab saya start pada amatur. Saya start masa zaman college. Masa tu trend fiksi 2010. Okay. Saya buat part time dekat Pizza Hut Alamanda. Masa saya study lah. Cuti SEM masa study tu. Ada budak part time juga kat situ. Dia cakap dia kerja sebab nak kumpul duit sebab nak beli VC. Masa tu tak tahu lagi VC tu apa. Sebab trend tu baru nak grow. Dia dah ramai dah kat KL. Tapi sebab saya daripada PD pergi KL. Nampak trend tu kan. So lepas itu nampak budak VC berkumur dengan mamai main basikal. Time tu baru start minat lah. Macam budak basikal alajak sekarang. Tapi cara main tak sama lah. So daripada college, start lah sorang-sorang. Ada group kecil-kecil. Lama juga sebelum pergi ke road bike. Saya start first pegang road bike 2015. Baru. First road bike saya pegang 2015. Tak sampai seminggu lepas tu terus masuk event. Tapi sebelum tu berapa tahun you kayu fiksi? I mean you are in the fiksi punya scene. Saya dalam fiksi punya scene pun sebenarnya tak follow dia punya flow pun. Fiksi punya scene ni dia banyak macam event kriterium, event Helicat ni macam race yang pergi checkpoint ke checkpoint. Biasanya dia buat kat bandar-bandar macam ambil ke checkpoint, pergi ambil chalk apa semua tu kan. Saya pernah join crit je. Memang kalah teruk lah masa tu. Kalah teruk sebab kita tak tahu kan kita punya gap antara orang training dengan orang tak pernah training. So saya pergi race. Memang teruk gila kena. Pergi tukar ke bidang lain. Fiksi juga tapi pergi touring lah. Banyak pergi touring. Sebab ada member cabar dia kata. Bukan lah cabar. Dia kata dia dengan geng-geng dia pernah cycle daripada KL pergi PD lah. Lepas tu saya tanya. On the fiksi? On fiksi. Lepas tu saya tanyalah susah sangat ke? Dia punya gebang tu macam susah gila. Kalau dulu susah lah kot. Sebab dulu knowledge pasal basikal ni tak banyak. So masa tu first bike saya dapat pun fiksi RM400 je. Saya beli kat Kajang, kat Jalan Leko. Masa tu study dekat Beranang. Dekat Semenyih tu. Dalam 14 kilo kot daripada rumah sewa ke kedai basikal tu. Beli je basikal, pergi naik motor. 2 motor, pergi bertiga. Balik tu kayu. Kita tengok video budak-budak VC, tengok video overseas lah. Tak kisahlah VC lokal ke overseas ke. Buka-buka tengok semua. Cycle laju-laju, sprint lah. Exaggerate lah. Mostly exaggerate lah. Macam video-video running ke apa ke. Mesti nak tunjuk part laju ke. Dia tak tunjuk pun. Yang tempo sebenar cycling tu sebenarnya tak perlu nampak try hard pun untuk laju. Tapi sebab nak buat iklan, nak buat video kan. Kita pun try lah. Ambil basikal terus gerak daripada kedai basikal tu kayu dah laju.
Tak apa gitu, dah cram lah. Naik bukit tolak. Lepas tu break tak kerti sebab BC tak pakai break masa tu. Kita nak ikut trend anak jantan lah konon kan. Orang tak pakai break, kita tak pakai break. So agak mengarut kat masa tu. Ikutkan sejarah main BC ni, tak tahu lah macam mana boleh panjang umur. Memang betul-betul panjang umur lah. Jauh kat saya naik BC. Macam first daripada Kajang balik Semenyih. Dalam 12 kilo lah. Lepas tu dapat tahu ada event critical mass every month, Jumaat every month dekat KL. Cycle daripada Semenyih pergi KL pula. Distance darab 2. Dah jadi 30 kilo lebih lah KL pergi Semenyih. Pergi balik dah jadi 60 lah, 60-70 kan. Tu first time lah kaya jauh masa tu. Dia punya jauh tu, nak pergi kaya 35 kilo, kita orang keluar pukul 4 petang. Padahal nak sampai sana pukul 9 malam. Sebab tak tahu, so every 5 kilo kita dah berhenti lah. Berhenti minum. Bukannya berhenti minum isi air refill apa. Berhenti minum, betul-betul berhenti minum. Macam berhenti kat mamak ke apa kan. Sebab kita ingat apa yang kita buat tu tough. Sama lah macam kalau kita post dekat social media. Kalau kita kata kita berkayuh 100 kilo non-stop. Orang yang tak pernah buat, dia tak percaya pun. Macam, biar betul lah aku pergi pasar 10 kilo pun dah tak larat gila kan. Orang yang tak kerti main basikal ataupun tak pernah usik basikal, dia rasa benda tu tough. So kita orang pun rasa benda tu tough, 5 kilo pun dah tough, berhenti minum. Tu berhenti. Itu yang sampai KL pukul 9 malam tu. Sebab every 5 kilo berhenti setengah jam. Sampai KL, lepas tu jumpa geng-geng kat KL tu lah. Dia orang yang gebang kata kayuh daripada Kajang pergi PD. Touring lah. Consider macam touring lah. Tapi ada kereta ikut. Dia orang pergi basikal 6, rider 9. Maknanya ada yang substitute lah. Oh, so balik daripada KL tu, saya sampai balik Semenyih pukul 6 pagi. Sebab melepak lah KL kan. Cycle-nya kejap lah. Cycle dalam sejam lebih dalam KL tu. Sebab berapa belas kilo je. Dia yang pusing-pusing ramai-ramai kan. On the way cycle balik tu yang lama. Sampai pukul 6 pagi, tidur. Pukul 11 bangun, terus pergi balik PD pula. Lepas kena cabar dengan dia orang, terus pergi buat seorang. Itu boleh tahan tak daripada pukul 11 tengah hari tu. Start tengah hari, sampai PD pukul 5.30 petang kot. Sampai dekat tapak pasar malam kat Batu Empat tu. Masa tu sampai memang biar krem lah, kiri kanan, kaki semua, satu badan bergaram krem. Dulu kita main BC mana pakai bib, mana pakai jersey, fancy-fancy ke apa. Tak ada selesa ke apa lah, nak pakai kemeja, pakai seluar jeans. Bayangkan kita gaya 100 kilo pakai bib pun kadang-kadang melecet. Ini pakai seluar jeans. Seluar jeans ada boxernya apa semua kan. So datang daripada cabar-cabar macam tu lah, start macam minat nak join race ke apa. Okay. Tu bawa pergi race. Kau-kau lah kena drop kan. Sampai kena overlap semua. Masa tu kena Ifan Okfan lah. Ifan Okfan, Apito semua. Dia orang antara orang awal budak-budak BC yang saya kenal. Apit. Masa tu tanya pendapat, ada seorang tanya pendapat seorang member tu pun macam nak kena gelak. Tapi nasib tak gelak macam tanya dia. Sebab nak tanya pasal race kan. Nak tanya dia kita ni cukup fit ke tak. Dia tanya dia. Kalau nak masuk crit ni nak kena training berapa laju. Lepas tu dia susah nak explain. Lepas tu kita bagi tahu lah. Kalau aku kayuh 10 kilo 40 minit laju lah. Lepas tu dia kata banyak je kena trainer kalau nak masuk race. So kita pergilah kan. Dah kena baru tahu. Langit tinggi rendah. Kat situ baru start macam training sikit. Tapi tak structured training pun. Training based on apa yang kita rasa masa race tu. Macam mana kita suffer, macam tu kita training suffer tu. Kasih sama lah volume dia. Sebab nak adapt suffer tu kan. So training tu salah lah. Masuk lama lah training tu salah. Sampai kalau lepas tu sampai betul-betul ada satu event tu saya target. Event tu baru dia macam bagi duit. Dulu VC banyak race haram. In fact sampai sekarang pun kita buat race haram je. Susah nak organize kan. Nak kena register pun susah. So buat race haram ni senang. Bayar satu kepala RM20 ke RM30. Winner takes all. Macam gambling lah. Tapi masa tu kita tak declare sebagai gambling pun. Kira sebagai prize money lah. Sebab ada juga prize money.
Ada juga hadiah-hadiah lain daripada merchandise, daripada macam brand-brand fiksi juga lah. Yang tu baru train betul-betul. Train sebulan lah, hari-hari training. Hari-hari training 60 kilo, 50 kilo. Tapi training tak betul lah. Training tu macam main bedal je. Janji penat je kan. Lepas tu pergi race dekat Shah Alam. Training dah gila-gila lah. Bangun pukul 5.30, buat breakfast. Pukul 7 keluar hari-hari lah. Cuma seminggu kadang skip 2 kali je. Tapi taklah volume dia banyak sangat. Kalau ikut consider sebenarnya tak banyak pun. Tapi untuk masa baru kayuh dengan tak ada knowledge, masa tu rasa banyak lah. Rasa penat gila sampai burnout kan. Lepas tu pergi race, Lala menang dapat dalam 100 je. Rasa tak bala gila. Rasa tak bala terus tukar lagi. Tukar balik minat, pergi ke touring balik. Tukar mood lah. Masa tu banyak mood lah. Kejap mood nak touring, kejap mood nak race. Kalau rasa kuat sikit, kita cari race. Kalau rasa macam burn out race, pergi touring. Tukar, nak ambil mood lah, ambil feel santai-santai, jalan-jalan jauh. So berapa tahun you dengan fiksi tu sebelum convert to road bike? Sampai 2015 lah. So 5 tahun lah, because sebab you start 2010 kan tadi. Memang fiksi masa paling banyak cycle sebenarnya masa touring. Saya pergi Europe sebelum fly pergi London. Kita travel daripada London balik Malaysia tu. Itu antara paling banyak distance cycling dalam setahun. Tapi ulang balik macam mana? Daripada London you balik ke Malaysia? London balik ke Malaysia, tapi tak sukses pun sebenarnya mission tu. Sebab kita orang tak well prepared. So kita orang tak dapat visa Pakistan dengan India dengan Myanmar. So terpaksa. Okay. Ini kena cerita. Aku rasa sorry Jo, sebab aku tak tahu cerita ni. Mungkin kau dah pernah dengar kan. Tapi untuk audience yang baru first time dengar ni, okay, cerita sikit apa plan dia tu sebenarnya. Okay, cerita pasal visi balik lah. Sebenarnya yang daripada habis race tu lah. Habis race tu, habis yang race creek tadi tu yang dapat 100 yang give up tu. Tukar balik mood touring. Kita orang ada satu group PD ni, kita orang suka travel dengan visi. Kita orang suka kayu jauh. Kita orang challenge diri lah. Macam mungkin bulan ni, okay, kita naik visi, kita pusing 1.9. Pergi lah pusing 1.9. Plan semua last minute. Kita orang tak suka plan awal sebulan. Mesti takkan jadi kan. Kita macam plan hari ni, esok gerak. Sebab pusing 1.9 tak lah, susah kan. Kita orang growing sikit. Dah berjaya pusing 1.9, kita orang cycle pergi Fraser. Lepas tu cycle pergi Canberra. All on fiksi? Semua fiksi. Lepas tu kita orang rasa macam kita orang ni panjang umur. Sebab dekat Fraser tu, kalau turun bukit Fraser, kalau siapa tak pernah turun naik basikal, naik fiksi lagi bodoh sebenarnya. Sebab yang last 8 km tu kan, first 8 km downhill tu kan macam bahaya kan. Ya, betul. Yang 4 tu memang scary juga sebenarnya. Tapi sebab kita orang dah cakap masing-masing jangan terlalu seronok sangat apa semua. Just play safe je, janji sampai. So semua selamat lah. Sama lah macam pergi Cameron apa semua tu lah. Lepas tu ada satu trip lagi tu saya pergi solo. Daripada PD pergi Kedah. Sebelum pergi Kedah tu pernah lah pergi Batu Pahat solo, pergi Kedah. Yang pergi Kedah tu plan dengan member. Dia kata ramai lah mula-mula plan kan. Tu yang cakap plan sebulan memang tak jadi kan. Diorang plan nak pergi Penang. Nak kaya pergi Penang ramai-ramai. Tapi semua last minute tarik diri. Dalam tinggal seorang lah. Maknanya kalau 2 orang pun dia jadi lah masa tu. Tu Mamat tu lagi seorang tu pun kata dia tak jadi. Dia cakap tak jadi, terus balik rumah. Tidur, esok pack barang tu gerak seorang pergi Kedah. Memang bangang lah. Berapa lama kalau naik fiksi pergi Kedah? Berapa lama kalau naik fiksi pergi Kedah? Masa tu first day tidur kat Banting, second day tidur dekat Setiawan, third day tidur kat Penang, fourth day sampai Kedah. 4 hari lah. Memang ingat lah semua benda. Yang dulu-dulu punya lagi ingat lah daripada yang sekarang. Sebab dulu macam Betul, faham. So, macam mana boleh sampai ke London punya cerita tu? Yang London tu sebenarnya masa tu, sebelum London tu, a year before pergi pusing satu Malaysia. Lepas yang dah pergi Kedah tu, rasa macam nak cabar diri lagi lah. Masa tu
Mukarrabin pernah datang ke Kuala Lumpur. Dia ni ada kelab eksplorasi 7 benua. Dia banyak buat selection untuk buat ekspedisi semua. Lepas tu buka lah profil dia, tengok Wikipedia ke apa semua kan. Tengok profil dia, dia adalah the youngest Malaysian yang climb Mount Everest apa semua kot. So nak buat something yang macam dia, nak jadi First Nation yang break record ke apa, sebab saya tak suka break record yang macam ngarut sikit ni, macam apa basuh pinggan daripada KL sampai Singapura lah apa. So kita nak yang satu achievement yang Mak Saleh pun buat. So masa tu nak jadi first youngest Malaysian yang nak climb Everest lah. Kita nak break record Mukarrabin tu. Tapi macam susah, dia complicated dengan sponsorship, visa apa semua, permit kan. Knowledge hiking pun semua tak ada. So buat yang cycle Pusing Malaysia. Masa tu consider First Nation. Tak sure First Nation ke tak. Tapi rasanya tak ada jumpa lagi lah yang cycle solo naik fiksi Pusing Malaysia. So saya buat yang tu dulu. Minta sponsorship. Yang tu semua dapat lah. Itu ada sponsorship daripada government Negeri Sembilan. Jabatan Perpaduan Negeri Sembilan dia sponsor. So dapat beli basikal. Basikal boleh beli basikal BC, tak beli basikal touring. Sebab kita minat BC masa tu. Kita tak minat touring. Kita minat touring tapi kita tak tahu touring ada basikal dia sendiri. Road bike ada basikal dia sendiri. Mountain bike ada basikal dia sendiri. Kita tahu BC je. So nak BC. Kita nak BC yang mahal yang memang kita dah wishlist lah kan. So minta sponsor dapat. Buatlah round 1 Semenanjung naik BC. Yang tu 21 hari. Total distance 2,100 kilo. 2,100, 1,300. Masa tak ada Strava. Bukan tak ada Strava. Tak obses dengan Strava. Kalau sekarang tak percaya kot. Sebab no Strava, no ride kan. So pusing yang satu Malaysia tu pun, itu pun consider panjang umur tak. Sebab saya naik Titi Wangsa. Yang jeli pergi Greek tu. Naik BC. Downhill pun tak ada break. Bawa weight sekali. Bawa bag. Siap barang-barang semua dalam berapa kilo macam tu. Memang tak pernah bawa pun bag tu. First day nak pergi travel terus sarung terus jalan. Niatkan senang lah. Memang rasa bangang lah. Rasa bangang gila duduk atas basikal tu. So panjang umur lah sebab saya cycle masa tu tempat-tempat yang kata keras lah. Bukanlah tak saya ke apa kan. Tapi masa kita dah barai, kita dah bong gila. Mana nak kisah bunyi anjing nyalak ke. Ada benda nak semak ke. Downhill dalam gelap ke. Sebab masa yang tempat gelap macam kat Mersing, dekat Kalah Hulu ni on the way nak ke Baling. Pot-pot gajah melintas apa semua tu lah. Downhill suram, tak ada lampu. Lampu depan tak ada, lampu belakang tak ada. Lampu belakang ada, masa tu lampu kedai RM2 tu. Yang blink pakai bateri tu. Yang bukan rechargeable tu. So, nak kata nak pakai 21 hari memang tak lepas lah. Masuk hari berapa dia dah blink tu, duduk semeter pun nampak ada lampu. Nyala tak nyala lah. Aku harap kita Lepas habis trip tu habis dekat Paroi, dekat Negeri Sembilan balik. Baru ada media interview, dia tanya next plan apa. Lepas tu saya cakap saya nak buat cycle around the world ke macam tu lah, something macam tu lah. Lepas tu saya post dalam group backpackers. Tanya pasal travel ni. Ada member daripada Sheffield, saya tak kenal dia, daripada Sheffield. Dia message dekat Facebook, dia ajak, kata, bro, nak tak teman aku cycle daripada London balik Malaysia? Dia kata kalau tak dapat sponsor, kita pakai duit beasiswa aku, dia kata. Cakap, kaya free, siapa tak nak kan? Tak bagi tahu family, tak bagi tahu parents. Masa tu umur 22 kot, tak bagi tahu parents nak pergi overseas. Masa tak pernah pergi overseas langsung lah. Tak pernah keluar pergi Singapura ke apa, tak pernah. Terus pergi London. Terus pergi London. Tapi taklah directly pergi London. Dah decide nak pergi London lah. Sebelum pergi London tu saya training seorang-seorang dulu. Pergi Thailand. Pergi Krabi. Cycle pergi Krabi daripada Arau. Daripada Perlis. Naik bas pergi turun Perlis. Pasang-pasang rack apa semua. Terus gerak seorang-seorang. Terus masuk negara orang. Cakap ajar mitik semua. Tak tahu pula yang English tak boleh pakai pun kat sana. Kan? Thailand nak cakap hotel pun tak faham. Nak tidur. Cip-cip lah. Cip-cip. Tu Najmi tahulah. Memang bangang tak lah. Sebab pergi tak ada knowledge.
Sampai pergi, nak sampai Krabi tu 2 hari cycle. So first night tu punyalah saving. Masa tu tak kerja kot. Pergi, tak ada saving. Nak tidur hotel RM50 pun kena kot. Tidur kat pondok je, seorang-seorang. Apa? Ni hati Ini level kering ni, lain. Jo. Aku ingat Ini betul-betul punya. Lain punya ni. Try survive kat sini lo, yang dekat lo. Betul. So, Tapi mentality tu lain lah, Jo. ni lain lah. Dia from starting point dah lain mentality ni. Baru aku tahu cerita. Aku pun first time dengar. Pergi overseas Aku first seorang-seorang. time dengar. Ha? Aku first time dengar. Aku tak tahu pula Hafiz jenis yang buat. Aku tahu dia long tak tanya. So aku rasa macam aku punya trip pergi Stelvio tu terus macam tak ada apa-apa bro. Kalau Dia ketawa je lah dia tengok gambar aku, kita duduk post-post kat IG, aku rasa dia ketawa je. Tapi memang dia tengah ketawa pun. Bila aku post tu aku dah tahu dah. Ini kat belakang dia tu. Hafiz mesti ketawa. Lagi aku post. Stelvio dengan yang saya pergi lain. Korang pergi Stelvio, korang tahu cara cycle. Macam saya pergi apps, Cowboy. saya tak tahu cara cycle. So kepuasan tu tak ada. Kita banyak menolak basikal daripada cycle. Sebab masa cerita pasal London punya trip Jadi masuk pasal apps tu London punya trip tu, lepas habis yang cycle Pusat Malaysia tu kan, saya buat statement, saya cakap nak travel yang London tu. Terus masuk paper. Masuk paper takkan tak buat kan. Kita bukannya politician. So Mamat tu dah ajak, terus berkenalan macam tu lah. Terus percayalah kan. Sebab mention juga. Terus fly pergi sana. Fly pergi sana masa bulan puasa 2014. Ogos 2014. Sebelum fly tu, family tak tahu lagi. Dah beli tiket, baru bagi tahu parent. Macam bapak saya ni memang garang gila. Army kan. Dia memang garang gila. Mak tak kisah sangat. So cakap kat mak, masa tu family dinner kat KFC sambut birthday. Biasa typical lah. Cakap kat mak, saya jadi nak pergi London, cycle balik Malaysia. Mak dia cuma terkejut tapi dia macam encourage lah. Dia kata, cukup ke duit ke apa semua tu. Dia macam tu lah. Bagi tahu bukannya senang pun. Tu dia just risau kat part tu je. Masa ayah bila dapat tahu dia cakap tak boleh. Tapi kat tiket dah beli. Tiket tak beli, kita orang ni kalau nak kita kan macam orang susah ni, dia tak suka bila beli membazir. Macam mana pun kena buat agak. So lepas dah cakap nak buat tu, dah jadi, dah beli flight tiket semua, terus dia tolong cari sponsor semua. Dia consider jadi lah. Dia cakap tak boleh, tapi dia yang tolong cari sponsor. Sama macam yang saya nak usaha Malaysia tu. Dia juga yang tolong cari sponsor sebab dia berkawan dengan orang Jabatan Perpaduan tu. So senang sikit nak go through orang atasan tu semua. Tapi tak ada pakai kabel pun. Basically memang melalui paperwork semua lah, memang lengkap lah. Sekarang ni insyaAllah ada sponsor lah Hafiz. Sekarang ni insyaAllah. Sebab sekarang ni dah ramai dah yang cycle macam tu. Memang ramai lah. Cuma kita je tak tahu. Sebab benda ni sebenarnya dia tak dia adventure. Tapi dia bukannya tough macam jadi pro cyclist. Pro cyclist lagi tough daripada adventure macam tu. Yang adventure tu dia just adventure tapi dia tak tough. Kita bukannya cycle yang heart rate sampai 200 BPM ke apa. Kita penat berhenti cari tebu. Bukannya ada benda nak kejar pun. Makan cakwe semua. Life bukannya bergantung pada kontrak. Macam training pro cyclist ni kena ada kontrak. Tak perform, buang. Sebab tu dia tough. Yang adventure ni senang je. Dia cuma tough bila ada benda yang kita tak expect. Macam kena rompak ke. Macam tu baru consider tough. Tapi rompak apa semua ni kat Malaysia boleh kena. Tu sebenarnya sama je. Risiko tu sama kat mana-mana. Dia risiko lain tapi sama je. Consider kat Malaysia pun saya pernah kena kacau. Dekat Europe pun pernah kena kacau. Kena kacau dengan apa? Perempuan? Kacau dengan lelaki yang bahaya. Kalau kena kacau perempuan tak lari. Dia sebut kena kacau. Aku tanya lah. Ingat kacau apa? Kena kacau dengan Game Boy tu yang ngeri sikit. Aduh. Itu Jo biasa lah. Jo.
So pergi London tu, kita So, orang start cycle daripada embassy Malaysia kat London, kat okay. National Hall tu. First day cycle, terkejut sikit lah sebab tak pernah cycle jauh kat Europe. Tak tahu pula dia orang berbukit, angin dia yang kuat. Kan? Sebab tu dia orang ada kincir angin tu. Kincir angin kuat kat sini, consider angin sepoi je kat sana. So bila start cycle tu baru tahu staff dia macam mana. So tak boleh nak achieve target 100 km per day. Dia jadi tough macam tu. Sebab kita berdua, yang seorang lagi tu dia bukan cyclist. Dia just adventurous. Sebelum ni dia backpack mengata lah, banyak negara lah. So ini first time dia try cycle. So dia build dia punya stamina tu day by day. Macam saya dah gap dengan dia macam dah jauh sikit. So bila kita nak gerak hari pertama tu, kita tak tahu. Masa tu pun tak tahu lagi yang drafting ni ada effect. Weight basikal ada effect. Masa tu tak tahu lagi. Knowledge drafting pun tak tahu. So kita orang kayu pecah. Macam seorang kat depan sana, seorang kat belakang. Kan? So jadi lagi penat. Bila tak tahu pasal drafting. So semua ni still on fixie lah time ni. Masa tu bawa frame fixie tu. Orang ingat semua ingat fixie. Tapi sebenarnya dia ada internal gear dekat hub dia. Special gear sikit. Dia tak macam group set Shimano biasa ni. Dia Shimano tapi Shimano yang internal gear. Dia ada 3 speed. 3 je speed dia. Paling ringan, medium, paling berat. Itu je. Okay. Tapi disebabkan gear macam tu lah kata yang naik apps apa semua tu jadi tak seronok. Sebab kita tak enjoy, kita tak boleh nak cycle. Bila kena part tough macam tu, terlalu tough, terpaksa tolak. Sebab kita pakai trailer. Macam biasa kita nampak backpack dengan basikal ni, dekat basikal dia ada 2 beg depan, 2 beg belakang apa semua tu kan. Ya. Member saya tu dia pakai beg macam tu. Macam saya punya, saya pakai trailer kat belakang. Kita tarik benda tu. So dia ada 2 wheels kat belakang. Macam lori bawa kontainer. Tahu. Trailer tu. Pun susah nak bawa benda tu. Sebab dia berat. Campur lagi dengan barang-barang. Tak boleh imagine je. Campur barang dapur, kemah, baju. Baju pun masa tu silap bawa banyak gila baju. Sebab ada orang nak, masa tu zaman Malaysia tengah famous dengan tempatan fest. Dia banyak bawa baju. So adalah member nak promote baju, suruh bawa baju. Tu banyak gila bawa baju. Padahal hari-hari pakai baju sama. Tu bawa beban-beban yang tak guna pun. Mostly beban yang kalau boleh buang tu dah banyak lah buang. So masa sampai front baru buang sikit-sikit. Jumpa ada Mak Saleh yang Algerian French ni. Dia bawa kita orang guide pusing-pusing Paris semua. Bagi baju Melayu kat dia. Kita nak buang sayang. So baik kita bagi orang yang tak pernah jumpa baju Melayu kan. So kat situ dah jimat weight sikit. Tu dia naik balik. Bila kita day by day punya travel, kita dah start membeli barang. Beli postcard lah, beli souvenir kecil-kecil lah. Ataupun beli barang dapur. Sebab kita kena stock up barang untuk 3 hari punya journey. Kita tak nak everyday pergi masuk supermarket untuk beli barang. Banyak buang masa. Sebab kita hari-hari masak. Masak pasta je hari-hari. Pasta, tuna. Memang sampai muak lah. Sehari tak jumpa nasi. Memang kacip lah ni. Seminggu tak jumpa nasi. So, tapi daripada situ banyak lah belajar. Kita orang dari negara ke negara, kita orang belajar culture lain-lain. Sebab kita orang pergi bukannya satu negara yang besar. Europe ni negara dia kecil lah. First few countries je besar. Macam England, France dengan Jerman. Itu je yang besar. Dengan Turki lah. Yang lain-lain tu 2-3 hari cross habis. Kat situ bawa belajar culture orang. So total berapa hari that you spend before you complete the journey? Duration untuk complete the journey 6 months. Tapi yang betul-betul cycle tak sampai 6 months pun. Yalah, tapi the end to end from the start dekat London sampai ke KL 6 bulan lah. Paling banyak buang masa dekat Turki sebab masa tu Raya Haji. So kita orang ambil kesempatan untuk Raya Haji kat sana. Port situ lah. Ada family angkat kat sana. Ada embassy yang layan orang. So kita orang port kat sana lah. Sebab Raya Haji kita dengan orang tak sama. So dah sampai tempat orang, why not kita orang stay je kan.
tak ada benda nak kejar pun. Lepas tu 2 minggu trap dekat Iran sebab kita orang nak kena cross pergi ke UAE naik ferry. Cuaca buruk, so ferry tak boleh gerak. Kita stranded dekat seminggu lah dekat Bandar Abbas dekat South Iran tu. Stranded tapi best. Sebab Bandar Abbas ni dia culture dia best juga sebab dia bandar Lanun kan. Lanun yang pirate yang orang kata seluduk barang daripada UAE masuk Iran. Kan dia sanction country kan. So best lah duduk situ 1 week. Banyak gila. Lodging semua macam mana Bebis? Korang tidur macam mana? Lodging semua memang kita orang sewa tidur kemah. Bawa kemah. Kemah sendiri? Seminggu tu duduk kemah? Masak semua? Everyday duduk kemah. Kita memang bawa kemah everyday. So memang hari-hari duduk kemah. Cuma kadang-kadang kita akan pergi kat proper campsite. Kadang-kadang kita orang just camping je kat mana-mana. Kat taman mainan ke, dekat celah-celah semak ke. Memang bedal dia. Kadang-kadang kat tengah-tengah padang lapang. Memang berat lah basikal. Berat juga lah. Bawa barang besar kan kemah. Dengan sleeping bag apa semua lagi. Masa tu kita nak mengelak pada winter. Sebab kita tak ada winter gear. So kena cepat lah. Ni tahun bila Bebis? 2014 raya. Dia mula. So korang navigate. Dia mula daripada bulan puasa sampai ke raya bulan haji. Puasa kita fly. Raya ketiga baru kita start. So korang navigate macam mana Bebis? Korang pun lah map. Navigate offline map. Offline map? Tak ada GPS lah? Masa tu 2014, smartphone tak terlalu smart lagi. Ya Allah. So macam mana korang offline map tu kira korang tak tahu pun coordination. Korang kena cari coordination korang sendiri lah? Dia macam ni. Dia tak kisah mana-mana kita pergi pun. Especially kat Europe. At least yang penting kita tahu next destination kita kat mana. Macam contoh paling senang lah. Kalau kita nak pergi ke daripada sini pergi Perlis. Kalau kita tak buka map, kita dah tahu dah. Next first roundabout signboard daripada sini mesti kena ikut Ipoh. Sebab Ipoh tunjuk punya signboard daripada KL. Daripada KL akan Ipoh. Sampai Ipoh baru kita ikut next punya signboard pergi ke Kedah. Maknanya kita ikut bandar ke bandar sebab cycle ni movement dia slow. Kalau kita orang terlajak simpang pun kita tengok map tu kompas dia pergi ke direction lain dah tak betul, kita orang boleh U-turn balik pergi ke direction betul balik. Pakai kompas Jo. Kompas phone lah. Kompas. Tapi still lah. Yelah, still kompas lah. Kena tengok northern, southern, nak eastern. tahu kita orang betul-betul menghala ke east je. Jalan yang benar. East, tak kisah ikut mana pun tak kisah. Janji menghala ke east ataupun menghala ke bandar tu. Next bandar, katalah kita orang daripada England nak ke France, kita nak pergi ke Paris. Mesti nak kena ikut sambut Paris ataupun town before Paris. Sama, lepas dah sampai Paris, kita kena tahu next town kita apa. Macam tu je, tak susah pun basically. Macam kita pergi Perlis, kalau kita tak buka map pun kita boleh tahu. Walaupun kita tak tahu jalan, ikut jalan dalam, tapi kita boleh sampai. Cuma kita ada plus minus few km yang kita sesat. Tapi itulah jenis kan. Kalau kita dah tahu jalan, baik kita pergi. Betul lah. Bukan jenis kan. Betul lah. Sebab kita ikut jalan dalam. Highway tak boleh masuk. Lepas tu, bila dah sampai KL tu, time tu ke decide nak try road bike pula ke apa? Because the timing tu 2015 kan, you start kayu road bike. So lepas dah buat London to KL, that's the decision lah to change to road bike. Decision tu masa sebab kita masa journey tu kita tengok Facebook kan, kita dah start berkawan dengan roadies apa semua. Kita tengok ada member pergi race. Kita tahu member ni kita pernah kayu dengan dia. Tapi dia pergi event dia dapat medal. Padahal tak tahu pun dulu semua dapat medal finisher. Kena scam lah. Macam, gila lah kau boleh kayu 160 kilo semua kan, dapat medal, dia dapat top 100 semua, daripada 1000 peserta. So, daripada situ dah inspired. Lepas tu, masa tu target nak sampai Malaysia Januari 2015. Dalam end of December macam tu lah, paling awal pun.
masa tu keluar event Rembau Century Ride. Dia tak buat kat Rembau kan, buat kat Seremban. Tu first lah. First event tu register. First event road bike maksud you. Register masa journey tu lagi. Awal gila kot. Masa tu dekat Oman rasanya dah register lah. Lagi ada dalam 3 months nak balik Malaysia. Event kan kita kena pre-register kan. So kena tahu So 3 months awal dah register. So semangat gila lah. Semangat nak balik Malaysia sebab nak race je. Sampai Malaysia, kerja dekat kedai basikal sekarang dia dekat Bansar, The Basikal. Dia kedai basikal touring. Dia sponsor basikal road bike. Basikal steel je. Group set pun 105. Rim pun rim alu. Rim bekak lah kata. Pergi je event. First event yang Rembau tu 160. Saya habis 4 jam 20. Average dalam 38 kot. 37 macam tu lah. Tapi memang kelakar lah masa tu. Bukanlah masa tu kena Ifan. Masa tu jumpa balik Ifan kat event. First time lah race balik dengan Ifan. Kena sound dia, kena maki dengan dia masa race. Sebab kita tak tahu etik race basikal. Masa tu baru kenal drafting. Kita nak duduk paling depan je. Kan? Semua nak pergi depan lah. Macam apa ya? Macam lalat lah. Orang kata pergi. Padahal boleh stay kat belakang kan. Cucuk angin semua kan. Ni macam cerita. Nak pergi depan. Nak tolong tarik pun. Masa tak tahu orang tarik apa semua. Nampak grup BTS, Bike Tech Subang masa tu. Masa tu dia famous lah. Dia yang paling kuat sekali kat amatur kat Malaysia. Dia yang paling kuat lah. Dia orang tengah buat lead nak kejar breakaway. Lepas tu dia orang buat lead. Dia orang rotate. Saya dekat Fort Wheel. Dekat Fort Wheel tu, saya tengok dia macam nak masuk. Kita ombak orang kan. Kita bagi lah masuk. Tu bagi masuk kena maki. Kena maki dekat Ifan maki apa lah. Dia kata tak nak pergi lah belakang. Dia sound macam tu kan. Malu gila, kecil gila hati macam tu kan. Sebab kita tak tahu apa. Waktu kena sound macam tu. Daripada Fort Wheel tu, ujung sekali kat belakang tu pergi. Tak ada lah 80-90 orang kan tu. Ni macam cerita. Daripada Fort Wheel pergi ke 80 tu jauh kan. Saya punya PNA first time macam tu lah, Bapis. Kalau awak ingat saya ada satu time tu. Mungkin pernah kena sound dengan saya. Sebab lepas saya kena sound tu, memang jadi favourite saya sound orang lepas tu. Dia Bapis tak sound. Yang sound Andy. Salah tu guru tu. Aku dah agak dah. Tapi kau imagine me PNA Group A. Aku punya first time tu. Kat situ ada Philip, ada Bapis, ada Nabili, ada Andy. Semualah ada. Aku tak tahu. Tahu-tahu aku kat depan, belakang. Time tu saya betul-betul belakang Abapis. Ini sebelum Bukit Bulu. Before kita naik Bukit Bangang. So ngam-ngam pula before Bukit Bulu tu Abapis buka. Aku nak tak nak memang kena tarik sekali lah. Time tu dah 50 kot Abapis. Awak punya speed time tu. So saya kena maintain sekejap. So lalu Bukit Bulu tu, habis Strava tu tengok ada trofi. Tapi habis kat Bukit Bulu je. Bukit Bangang dah putus habis lah. Gas habis lah. Group B potong pun tak boleh takung sebab dah habis gas. Ya, kong. Time tu kena sound lah dengan Andy. Don't know how to pull, don't pull lah. Sorry Andy if you're watching this. But itu normal. Sebab kita adrenalin masa race ni lain. Kalau kawan-kawan saya semua tahu, masa race kena maki itu normal. Even teammate sendiri. Sebab kita tak ada nak cakap elok-elok masa race ni. Sebab susah nak kontrol. Sebab tu kalau kita tengok pro peloton, dia banyak bergaduh. Even tak kisahlah, bagilah pro peloton ke, yang konti punya level ke, yang amatur akan bergaduh. Semua kita tak nampak sebab kamera tak fokus. Sebab kamera nak elakkan benda-benda tu daripada masuk TV. Kan, dia tak nak benda tu masuk live. Tapi sebenarnya dia nampak. So Hafiz punya conversion, your first race tu, lepas tu daripada situ masuk ke pro team berapa lama? Lama tak. Saya dengan Orbit Cycle first yang proper, yang sponsored. Masa saya kerja The Basikal tu, Orbit Cycle offer saya jadi rider doang. Jadi rider, bukan jadi staff ke apa ke lah. Memang macam sponsored lah. Saya pun agree. Lepas tu, masa tu kebetulan dia orang pun nak pakai staff.
Lepas tu saya cakap kat diorang, boleh tak saya nak kerja sekali apa semua. Sebab working hours diorang macam start pukul 11, kedai basikal semua start pukul 11. So pagi saya boleh cycle. Memang obses gila lah. Masa saya kerja pun saya tak kisah sangat pasal benda lain. Melainkan cycle kerja. Kerja pun macam tak kerja. Kerja, ya kita dah cycle bangun pukul 6, cycle sharp pukul 7.30 sampai sharp pukul 11. Sebab saya macam mana pun saya kena buka kedai pukul 11. So lepas tu petang-petang tu dah start lah barai-barai dia. Habis kerja, makan-makan terus tidur. Pukul 10 malam dah tidur, pukul 11. Paling lewat saya tidur pun kalau esok tu tak cycle. Saya dah ada jadual lah masa tu. Dah tak boleh lah kata proper jadual. Tapi untuk working hours dengan jadual bekerja semua dah susun-susun. Memang hari yang tu hari yang sesuai untuk cycle, hari yang tu hari yang sesuai untuk tidur lambat. Ada hari yang sesuai untuk saya pergi sosial lah. Sebab memang kurang gila sosial masa start cycle. Sebab dulu saya minat bola. Memang kalau ada game je, tak kisah siapa-siapa punya game, kita akan tengok. Bukannya club yang kita minat je. Any football game, saya pergi tengok. Sebab obses. Baptiste main bola tak? Main minat je. Okay. Paling jauh pun main college je lah. Okay. Tapi tak minat sebab bola banyak politik lah. Ingat Sebab basikal bola dah. team sports. Bukan basikal pun banyak politik ke? At least basikal, kita boleh kalahkan orang dengan individual. Betul. Macam bola, kita main 11 orang. Kalau semua orang tak nak pass kat kita, sampai macam mana pun kita takkan boleh perform. Takkan kita daripada position kita nak pergi kejar bola dekat tempat yang dia orang main je kan. Betul. So kalau dia orang conclude tak nak pass kat orang tu ataupun dia orang tak alert dengan position kita apa semua, maknanya susahlah kita nak perform ataupun kita nak tunjuk skill apa semua kan. Bila dah dapat, kita try hard pula sebab dah lama tak pegang bola. So kat situ banyak waste. So saya macam lalas, macam sport cycling ni macam very addictive. Sebab kita boleh fight seorang-seorang. Kalau ada teammate pun tak perlu ramai pun tak apa, janji pandai, janji smart. Jadi time awal-awal Hafiz join pro tu ada kesempatan tak untuk santai ride ke, ride suka-suka? Dulu ke memang everyday is hard ride? Sebelum saya kenal body crack atau burnout, memang tak ada istilah santai. Kita tak tahu pasal fatigue, pasal burnout lah. Basically tak cukup protein apa semua tu. Biasa budak-budak muda memang banyak yang tu. Dia terlalu excited, nak kuat, nak cepat, nak peak tu nak cepat. So setiap kali dapat basikal, full gas. Saya pun pernah ada sampai level tu, sampailah saya burnout sebab overload training. Masa saya... Apa jadi bila you burn out tu? Masa saya bekerja tu, saya boleh dapatkan mileage sampai 700 kilo seminggu. Dengan cuma 5 hari je training untuk 700 seminggu. Lepas tu repeat lagi 500, lepas tu repeat lagi 600 balik, lepas tu 400. So workload untuk sebulan average dalam 2,500 kilo. 2,200, basically 2,000 ke 2,500 lah. So sampai satu tahap tu saya burn out, nak push pun tak boleh, nak berpeluh pun tak boleh. Benda ni jadi even kat PNR, even masa saya excited pun benda tu jadi. So kita try off season, sebab tu pro ada off season. Lepas situ baru kita tahu yang structured training ni perlulah. Maknanya ada hari kita kena full gas, ada hari kita kena santai. Bukannya hari-hari full gas, lala burn out, terus tak ada motivation nak cycle, kita stop 3-4 bulan, bila start balik, nak dapat balik yang peak tu, susah, terus kita give up. Macam sekarang ni, saya tahu saya tengah dekat lowest point of fitness. Nak dapat under 60, dapat 200 pun susah. Memang susah gila lah. Tapi kita tahu sebab kita pernah peak, kita try buat slow-slow balik. Benda tu boleh naik, boleh increase balik. Tapi dia tak boleh mendadak. Bila mendadak tu yang burnout. Saya pernah juga advise ada seorang atlet ni. Dia bukan atlet basikal. Dia consider atlet lah. Tapi cakap dia jangan over sangat train. Takut burnout. Tapi sebab dia muda lagi, dia excited, dia ada tenaga. Dia train juga. Malam gym. Esok pagi cycle. Petang run. Dia buat repeat benda sama. Burnout terus.
Terus tak fit. Terus nampak dah dia jadi Sebab atlet. I Dulu see. Baptiste masa join Orbit tu kan, dulu korang ada buat FTP semua ni tak? Berapa Saya Baptiste punya FTP, FTP time tu? Saya FTP saya pernah buat 1 minute je. Oh, Sebab kita ni bila saya dapat tahu yang kita punya power dengan pure cyclist ataupun pro cyclist punya power, gap dia terlalu jauh, kita tak nak buat FTP. Kita takut mental. Bila kita tahu, Kang aku buat FTP aku setakat 250 orang, lepas tu pergi nampak pro punya FTP sampai 400 semua kan. Mental terus goyak. Sebab kita tahu different bila kita lama cycle, kita tahu cara nak calculate FTP, nak calculate advantage apa semua, kita akan tahu kita akan drop kat mana apa semua tu lah. So bila kita tahu FTP kita ni jauh sangat dengan diorang, belum dia tekan kita dah mental lah. Sekejap mesti aku putus. Sebab kita terlalu bergantung dengan FTP. So saya lagi banyak ride based on feel. Saya akan tengok power meter, akan tengok data after ride je. Untuk tengok ada increase, ada improvement ke tak, ataupun saya jenis yang compare dengan orang. Saya suka compare workload saya dengan rival. Katalah rival saya sekarang Isma kan. Itu yang nak dengar lah. Kalau pergi ride kan, balik saya akan check every person punya average power. Siapa yang pakai power meter lah, saya akan check everyone. Dia orang tak tahu pun, tapi saya tahu. Saya memang minat data. Sebab saya memang minat math. Walaupun saya tak minat belajar, tapi saya minat math. Saya minat numbers. Numbers yang, tak adalah numbers yang melibatkan huruf, X, Y apa semua tu. Pure numbers. So, saya akan tengok every power seseorang. Macam hari ni, saya rasa saya punya workload banyak. Saya dapat generate macam 200 average watt untuk 4 hours punya ride ke, ataupun 3 hours ke. So, saya akan compare dengan rival. Kalau dia buat 170, saya puas hati. Sebab saya punya gap dengan dia tu jauh. Tapi saya kena make sure the next ride pun saya lebih dengan dia ataupun saya par dengan dia. Macam tu. Akan ada sehari atau 2 hari tu, kita lebih daripada dia. Itu je lah cara nak. Bolehlah kita buat cara ni. Nak train kita punya diri sendiri lah. Dia kena ada jiwa nak itulah. tu. Aku nak kena korek komen Sarawak apa ni. Nak tengok. Aku baik tak payah. Saya punya FTP paling tinggi saya pernah calculate pun masa race juga. Bukannya masa kita buat test. Berapa kita tu? Pun secara tak sengaja. Macam masa race, lepas habis race tu, kita buka Garmin Connect, kita tengok max average power for 20 minutes. Saya pernah ambil sekali tu je data tu. Sebab saya macam, bukanlah nak kata bad luck, mungkin itu bad luck yang bagus kot. Sebab biasanya bila saya race, bila saya betul-betul perform, power meter ada buat hal. Bateri tak detect lah, apalah. So kita tak tahu FTP sebenar masa peak tu berapa. Tapi bagus juga. Bila kita tahu, lepas tu kita tak boleh nak achieve kat benda tu, jadi mental. So sekali je lah yang saya betul-betul calculate FTP untuk 20 minit. Tapi tu masa race. Race tu 120 kilo. Saya pun tak tahu bila part yang 20 minit punya FTP tu. Part mana yang saya full gas tu semua. Sebab lepas tu kita kena save tenaga lagi untuk habiskan 120 kilo tu. So sekali tu je. Tapi tak boleh bagi tahu lah, malu lah. Nanti rival tengok kan. Kena rival tengok pun dah tak guna lah sekarang. Dah kita dah just secret weapon. Secret weapon yang dulu-dulu pun semua dah tahu. Kita dah cerita kan. So atas masing-masing. Sama ada nak tiru ataupun tak, itu terpulang. Tapi kalau orang show dia punya FTP, saya still calculate. Saya still ambil tahulah. Actually banyak boleh borak dengan Baptiste ni. Kita pun actually tinggal lagi, tahu-tahu dah lagi 6 minit. Aku rasa ini session satu je yang kita tak banyak tanya soalan, Jimmy. Sebab aku rasa cerita dia memang best. Dan aku rasa banyak lagi ni. Ingat nak cerita pasal cycling, tapi dia punya first cerita tu dah macam adventure cerita tau. Aku pun tak tahu yang kita akan mula dengan cerita macam tu. But very interesting lah. Aku tak pernah tahu. That means perempuan pun ada. Perempuan Melayu yang pakai tudung pun ada. Cycle seorang-seorang daripada sini pergi
sampai ke Iran ke mana entah. Sampai kahwin Oh, dengan ada. Mat Saleh lah. Oh, Oh. Tak, I mean, kita pernah baca cerita tu. Tapi aku tak pernah tahu yang aku kenal orang yang pernah buat Yalah. benda tu. So, aku macam, uish, ada sebab tu aku macam interested nak tahu macam mana dia punya journey So, dan sebagainya. I mean, so kena buat episod kedua lah ni. Ya. Aku rasa for sure banyak cerita tak apa Story ni. Abapis Kan? kita boleh buat sambung episod kedua Wah, sebab kontroversi tak sebab masuk ni. kita punya Betul, sesi banyak membawang lagi. belum sempat. Belum tanya tips nak improve. Tapi tak belum ni. Kau pun baru minum teh tarik baru sekali dua je. aku nak sempat ni lah nak selitkan sekali Abapis punya performance sekarang ni cycling kan. Tengok tangan aku pun ada warna-warna ungu sikit sebab tadi baru lepas minum ubit. So cerita lah sikit, kongsi ubit ni ada tak effect on performance ke, apa kebaikan ubit, ataupun cerita sikit lah pasal bisnes ubit ni, walaupun ada kasih 2-3 minit lah. Macam benda-benda ni saya tak suka exaggerate benda yang saya jual. Atas orang nak percaya ke tak. Sebab studies ada, artikel semua ada. Benda ni dia tak meluas sebab dia consider secret weapon tau dalam cycling. Even yang share ni pun member yang kerja orbit dulu. Dia ni memang jenis yang training tak banyak. Isap rokok, badan macam berisi sikit. Memang dia perokok tiga lah. Volume training tu sikit je. Smoking kuat. Tapi dia banyak doping kat benda-benda ni. Maknanya legal doping. Sebab kalau yang illegal saya tak boleh ambil sebab saya masuk pro. Kalau kita kena fine, boleh kena fine sampai 10,000 semua. Lepas tu tak boleh involve dalam pro dah. So kita try lah buat untuk yang illegal doping ni. So Big Road ni first try saya masa event Putrajaya. Saya tak study buat apa-apa masa tu pasal Big Road. Saya just percaya dekat member ni sebab dia proven. Dia tak training tapi apa yang dia consume jadi masa race. Bayangkan orang yang workload dia beza dalam 10 jam dengan saya punya training kan, seminggu. Katalah saya training seminggu 20 jam, dia training seminggu 10 jam. Tapi race habis sama-sama. Apa yang dia bagi saya percaya je. Sampailah masa nak start niaga hari tu, baru saya search artikel sendiri sebab nak convince orang. Kalau dalam cycling ni, diorang tak cerita sebab benda ni macam secret weapon. Dia selain Big Road ada lagi benda yang secret weapon yang saya tak share lagi dengan orang. Bukan banana yogurt tu Itu next line. Kan. Banana yogurt tu pun saya baru tahu dia superfood. Tapi itu tak termasuk dalam athletic booster. Yang athletic performance punya booster, Big Road dengan ada benda lain tu, yang tu team FDJ pernah share artikel dekat Instagram diorang. Saya sempat screenshot, saya masukkan dalam group WhatsApp. Lepas tu FDJ macam delete posting tu. Sebab benda tu macam secret weapon orang tapi dia orang terpublish. Mungkin yang buat artikel tu tak tahu yang team dia tak bagi publish ke apa ke. Sebab benda tu tak susah nak cari tapi ada performance. Offline nanti you share lah dengan kita orang. Kita orang ni perlukan semua bantuan. Bukan rival boleh. Kalau boleh cadang. Confirm bukan rival bis. Ni jangan cakap. Itu yang dia cakap dengan aku. aku. Sama je dengan Big Road. Kalau boleh cadang Abapis, keluarkan produk sabun lah pula nak hilangkan color-color kat jari ni. Macam mana? Tak, kalau boleh cadang lah. Dia suruh keluarkan produk sabun untuk cuci orang yang minum Big Road ni selalu dia orang pergi kayu pagi tu, kadang-kadang kantoi ungu kat bibir, ungu kat gigi, ungu kat jari. So kalau boleh keluarkan produk sanitizer ke cuci mulut kan, tak adalah kantoi. Artikel dia banyak pasal low blood pressure, athletic performance dengan pasal kulit. Sebab tu Nelofa pun pernah post dekat dia punya IG pasal dia minum Big Road. Patutlah kulit you smooth and tu tak clear. ada kena, saya ambil semayang. Tak ada kena. Sebab tu jadi model Maglia. Aku minum ubit hari-hari. Kau memang natural. Tapi sebab Big Road ni dia tak well known kat Malaysia. Nak cari pun susah. Macam kalau kita pergi pasar, kalau kita tak tahu pasal Big Road kan, kita tak perasan kewujudan dia. Betul lah. Kita akan nampak dia macam ubi geledek merah. Betul.
Bui merah macam tu je. Kita tak tahu pun yang dia ni lain. Macam ada member pernah share saya, ni murah je. Itu bui merah, bukannya beetroot. Rupa macam dia sebab Sama lah. Sama. kan. Apa Lepas tu ni? yang share artikel ni, selain daripada member saya yang saya cakap tu, dia bagilah source dekat mana dia dapat benda-benda ni. Artikel ni paling banyak daripada Hannah Grant. Hannah Grant ni dia ex-chef untuk tim Kof Sakso dulu. Sekarang dia ada channel dia sendiri kat YouTube. Oh, Tak ingat nama channel dia. Tapi kat channel dia tu semua cerita pasal superfood ataupun diet food untuk cyclist lah. Ataupun atlet lah. Dia memang jaga diet cyclist lah. Untuk pro team. Pro tour punya team. rasa Maglia boleh buka branch kot Superfood. Hafiz, thank you so much for ni lah sharing and also for introducing Tak puas hati produk lah beetroot. tu. Tak apa, kita akan adakan Aku dah susun banyak satu soalan lagi Nak ni. continue boleh je. Saya start je. kita buat Tapi satu itulah, lagi Benzo tak free. kita buat satu lagi session untuk Hafiz. Nanti kita discuss PM nak buat second session tu bila lah. Tengok Jimmy macam Betul. macam hampa. Aku betul. Aku sebab- banyak soalan nak Saya tanya. mana tapi- tapi terus terang Memang nampak macam you memang banyak benda nak cerita pun Hafiz. Aku Yeah. confirm. Aku rasa 4 episod kita kena standby untuk Hafiz. Sebab kita belum cover lagi pengalaman pro, menang, racing, apa yang tak best pasal racing, macam mana nak improve. Lepas tu belum tanya lagi tips pasal basikal, tips pasal untuk newbies, nak improve. Belum cerita pasal gosip lagi. Ya, pasal pro pun banyak. Pasal Aduh. pro memang banyak benda nak cakap sebab Betul. kita sayang dengan industri basikal kat Malaysia ni. Kita cuma ada 2 tim TSG dengan Sapura je. Untuk tubuhkan satu tim basikal tu, bajet dia taklah banyak macam nak tubuhkan tim bola, let's say Perlis FA ke. Dia less 1 million dah boleh set up satu pro team. Lepas tu kita akan bawa nama cycling team tu untuk round satu Asia. Bukannya main dalam Malaysia saja. Macam bola, katalah kita sponsor team second division yang main Liga Perdana. Dekat Liga Perdana saja kita dah habis berjuta. Akan spend berjuta. Tapi dia punya liputan just dalam Malaysia je. Kat situ banyak rugi dari segi exposure. Tapi nak buat macam mana kan? Itu sports number 1 kita. Sport paling famous lah. Tapi nak ikutkan sports yang boleh generate banyak commercial sebenarnya cycling. Yang tak banyak melibatkan duit sangat pun. benar. Bila kita cerita pasal sponsorship ni, cycling nampak cantik. Bukanlah nampak cantik. Jersey dia logik ataupun common bila kita nampak banyak sponsor. Dia tak macam tim bola Kelantan lah. Bola Macam limited. Yang TNB tu orang tampas 3 galong apa semua penuh-penuh kan. Kalau JC basikal boleh. Letak kat sini title sponsor. Sponsor kecil-kecil apa semua pun boleh. So banyak sponsor boleh masuk. Lepas tu bayangkan kita pergi satu Asia. Macam katalah TSG tu. Kalau bukan sebab COVID, almost every 2 or 3 months ada race kat Indon. Bukan race kat Indon kat Jakarta. Race Indon ni daripada Sumatera, Jawa, pulau apa, Makassar apa semua tu, Bali ke, Lombok ke, semua celah tu semua pergi. So bayangkan kalau kita ada satu brand yang katalah macam Team Sky. Sky ni macam Astro lah kat Malaysia kan. Katalah ada satu brand macam Astro, bawa brand tu, satu Southeast Asia boleh nampak brand Astro tu. Ya. Macam brand KFC Indon, brand 7E, Filipin. Bila datang Malaysia baru kita tahu KFC ada team basikal. Oh ya. KFC Indon lah. Oh. Indonesia punya KFC team. Dia punya CEO dia orang minat basikal. So dia ada sponsor buat team KFC. Kelakar kalau jumpa. Kalau kita pun stand jumpa orang kelakar sebab dia punya title dia KFC. Lepas tu tagline dia jagonya ayam. Jagonya. Style. Sponsor. Kalau kita tengok orang kelakar tapi bila pusing ke Malaysia pergi LTDL liputan dia kalau kata kan sekarang ni cycling banyak fans.
lagi banyak commercial value dia naik. Betul. Nak compare dengan bola ni JDT, Selangor, tim-tim besar je. Cycling tak melibatkan negeri. Kita tak bawa nama negeri. Betul. Unless kalau state government yang sponsor lah. Kalau kita tak bawa nama negeri, satu Malaysia boleh support satu tim tu. Satu Malaysia kita boleh jual merchandise. Macam Astana. Astana nama ibu negara Kazakhstan. Tapi dia tak promote pun Kazakhstan sangat. Dia just letak bendera Kazakhstan dekat jersey dia je. Kalau tak ada tim Astana tu, tak ada siapa tahu kewujudan Kazakhstan. Betul. So, kalau Movistar tak kita doakanlah Maglia macam ni satu pun hari. orang tak tahu ni brand. Orang tak tahu aku finally, ni bukan CGI ni. Episod ketiga Betul, baru dapat payment. So abang pendedahan basikal kat Malaysia ni terlalu rendah. Orang cuma tahu Tour de France, orang tak tahu Vuelta, orang tak tahu Paris-Roubaix, orang tak tahu World Champ. bahasa-bahasa apa ni, bahasa-bahasa orang asing kan. So Abang Pis, sorry kita dah 5 minit lah lepas 1 jam ni. Kita janji akan ada satu lagi episod, mungkin terus lepas ni ke apa, nanti kita tengok macam mana. Satu lagi episod untuk cover benda-benda yang sepatutnya kita cover lah session ni, sebab banyak cerita menarik sebenarnya daripada kita punya gangster hari ni. Bukan setakat gangster, Abang Pis kita sebenarnya Abang Pis kita ni adalah sponsored athlete Maglia, ataupun official ambassador Maglia Cycling lah selepas Kira kita punya female, Hafiz Hamid kita punya male sponsored athlete. Thank you Abang Pis for joining kita hari ni. Episod 1 dengan Abang Hafiz. Dia ada coming soon. Next episode terus. Kita janji akan bawakan satu lagi episod dengan Abang Hafiz untuk kupas lagi isi-isi tersurat, tersirat dan segala-galanya daripada Hafiz ni, sebab dia banyak input. Kita tahu dia banyak input, dia banyak knowledge, dia banyak pengalaman. On. Thank you lah, terima kasih banyak-banyak Hafiz. Nanti kita rotate balik. Thanks Hafiz. See you next episode. Kau guarantee ada. So to those who are watching, ingat like, comment, share dan subscribe. Jimmy, jangan lupa share lah sikit gambar dekat story tu ke apa ke. Sabarlah. Aku adalah sebab. Nanti aku display. Aku nak ambil kesempatan ni untuk ucap salam takziah lah kat isteri, buat arwah isteri Abang Syuim. So yang mana kita sendiri-sendiri boleh sedekahkan Fatihah pada arwah lah. Okay. So to those who are watching, thank you for watching. InsyaAllah kita jumpa lagi Hafiz Hamid dalam episod yang seterusnya. Thank you once again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.